Rumah Bot. Sekarang saya berada di Sungai Petani Kedah dan destinasi Rumah Bot ni adalah sebuah rancangan yang memberi fokus kepada destinasi penginapan yang berada di atas air ataupun terapung. Jadi ia boleh jadi rumah, bot, kapal layar, yacht, live on board, apa saja asalkan ia berada di atas air dan terapung. Kemana saya kali ini? Pastikan anda terus bersama saya dalam destinasi Rumah Bot. Episod kali ini, Azura akan membawa anda semua ke bahagian tengah negeri di utara semenanjung Malaysia, iaitu Sungai Petani Kedah. Kalau anda nak tahu, Sungai Petani ini merupakan bandar yang membangun pesat serta perindustrian utama terbesar bagi negeri ini selain Kulim. Pada tanggal 26 Disember 2004 pasti menjadi ingatan kekal buat penduduk di sekitar kota Kuala Muda, Kedah berikutan gelombang tsunami yang telah meranapkan 10 kampung di sini. Tugu sampan ini dibina sebagai satu lambang dan mercu tanda peringatan mengenangkan peristiwa tsunami yang melanda sekitar kota Kuala Muda pada suatu ketika dahulu. Dalam perjalanan pergi ke tempat penginapan saya singgah sebentar di Memorial Tsunami. Memorial Tsunami ini dibina untuk memperingati tragedi yang telah melanda bukan sahaja di kota Kuala Muda tetapi di negeri Perlis, Pulau Pinang dan Selangor, di mana banyak barang-barang dan juga tinggalan yang kita boleh pergi lihat di dalam sana nanti. Jom kita pergi. Berdekatan dengan tugu sampan ini terdapat satu galeri tsunami yang menyimpan pelbagai info mengenai tsunami tersebut dan ianya sebagai satu peringatan kepada orang ramai berkaitan tragedi yang pernah berlaku. Bukan itu saja, sesiapa yang datang ke sini, mereka dapat melihat sendiri kediaman penduduk yang rosak akibat musibah yang melanda. Sempatlah juga saya mengelilingi rumah-rumah yang telah menjadi tinggalan sejarah akibat tragedi tersebut. Tibalah masa untuk saya ke penginapan utama saya. Nak tahu saya akan menginap di mana? Nantikan. Okey. Sampai dah sudah kat tempat saya nak menginap pada malam ni. Ni, Cik nak habaq mai ni. Nama tempat nak menginap ni panjang benar, okey? Dengar nanti Sat. Floating Villa Apiculata di Bakau Hijau, Kampung Sungai Batu Bersih, Sungai Petani. Itulah dia nama tempat penginapan saya pada malam ini. Kalau kita tengok latar belakang dia memang dah nampak cantik. Apa kata kita masuk ke dalam dulu? Jom. Floating Villa Apiculata merupakan penginapan terapung yang statik terletak di Sungai Merbok. Lokasi kita kali ini merupakan iko-pelancongan yang bertemakan Back to Nature. Memang kena sangatlah dengan saya. Saya dah tak sabar ni. Hai, apa khabar? Baik. Cik Ashidi ke? Ya, saya. Selamat datang ke Bakau Hijau Floating Villa Apiculata. Terima kasih banyak. Yeah. Okey, apakah proses saya nak check in ni? Okey, pertama sekali check in registration. Oh. Right. Okey.
Okey. Okey. Okey, dah? Jom saya tunjukkan apa Cik Zura tempat dia. Okey. Okey. Mari. Jom, saya nak brandingkan Bakau Hijau ni sebagai satu tempat di mana yang mana cintakan alam semula jadi. Ya, boleh datang ke sini. Sama-sama kita menjaga, memelihara kawasan Sungai Merbuk ni sebab kawasan Sungai Merbuk ni memang kaya dengan sejarah, kaya dengan hasil bumi, kaya dengan hasil hutan. Ini kita punya kitchen. Wow. Kita punya kitchen. Boleh masak lah ya? Ya, boleh masak. Nak masak pun boleh. Semua perlengkapan apa kita sediakan. Kalau tak cukup minta je, kita akan sediakan. Okey, yang ni kita punya ruang tamu. Malam just nak hang out. Okey, kat sini. Bilik semua dekat atas. Bilik semua dekat atas. Harapan floating villa Apiculata di Bakau Hijau ni, kita punya harapan kita cuba nak jadikan diri kita ni floating villa yang terbaik yang ada di Sungai Petani. Kalau boleh di seluruh Malaysia lah. Kalau boleh, niat tu ada. Okey, lepas tu setakat ni kita target Sungai Petani dulu supaya kita jadi rumah penginapan terapung yang terbaik di Sungai Petani. Floating Villa Apiculata ini sangat sesuai untuk pengunjung yang datang membawa keluarga besar ataupun secara berkumpulan. Hal ini kerana villa ini mempunyai 4 bilik besar yang dapat memuatkan 16 orang serta mempunyai 2 bilik air. Bukan itu saja, dapur dan barbecue set juga ada disediakan. Namun, kalau anda rasa malas nak masak, jangan risau sebab di sini juga terdapat satu kafe yang dinamakan Bakau Hijau Cafe. Kalau dah sampai sini, apa lagi? Kita kena terokai aktiviti yang menarik di sini. Jadi, aktiviti pertama hari ini membuatkan saya tak sabar sebab saya akan turun ke laut. Diteruskan lagi. Kali ini saya berada di Tanjung Dawai ataupun dipanggil Jeti Tanjung Dawai kan? Betul. Abang Min, kita nak pergi mana sekarang? Okey, kita akan menaiki bot ke Pulau Bidan. Kita nak buat apa kat Pulau Bidan? Okey, kita akan mengenal rumah kaca dekat Pulau Bidan dan juga ada aktiviti air lah dekat Pulau Bidan. Okey? Okey, jom kita pergi. Tak sabar ni. Sekarang ni, Abang Amin akan membawa saya menaiki bot untuk ke Pulau Bidan. Perjalanan ke Pulau Bidan dari Jeti Tanjung Dawai akan mengambil masa kira-kira 20 minit. Sampainya saya di Pulau Bidan, Abang Amin membawa saya berjumpa dengan Encik Fadil, iaitu salah seorang aktivis alam sekitar. Okey, sekarang saya berada di Pulau Bidan di mana Encik Fadil adalah seorang yang pakar tentang permaculture. Ia adalah satu rangka kerja yang boleh memberikan cara hidup yang mampan, kan? Maknanya apa saja yang digunakan di sini adalah hasil daripada pulau ini sendiri dan dia ada ekosistem yang berlangsung. Ya. Dan ada beberapa projek yang telah dilakukan di sini. Jadi mungkin Cik Fadil boleh tunjukkan kepada saya. Permaculture ni adalah satu konsep di mana cara hidup yang kita boleh apply dalam hidup kita tanpa kita depend dengan benda-benda luar ni, makanan-makanan processed food. So benda tu kita tolak awal-awal lah. So kita bina sendiri garden kita tanam. Kita mau pada pakai apa yang ada di satu tempat tu. Sebelum pulang, saya melakukan satu lagi aktiviti di laut bersama dengan Abang Amin, iaitu aktiviti Marine Walk. Untuk aktiviti ini, Abang Amin membawa saya berjalan di pesisiran laut sepanjang Pulau Bidan. Aktiviti ini sangat mencabar kerana saya perlu mengharungi air laut dan berjalan merentasi batu-batuan.
sangat panjang sebab macam-macam saya buat. Tapi yang penting lepas kita dah main, kita dah buat aktiviti yang bermacam-macam, kita kena makan kan, nak tambah balik tenaga. Menu masakan malam ini akan disajikan atau dilakukan oleh Mak Teh. Apa khabar Mak Teh? Baik. Sihat ah? Sihat. Okey, menu kita malam ni apa Mak Teh? Kita malam ni ketam masak serai. Okey, dia punya barang-barang apa yang kita perlukan, bahan-bahan untuk masak? Bahan-bahan dia bawang, serai, halia, bawang putih, lengkuas. Okey. Asam keping. Cabai kering, daun limau purut. Daun limau purut. Ni ketam bakau, ketam sungai. Ketam sungai. Jadi nanti apa kita buat? Kita blendkan semua bahan-bahan ni. Lepas dah blend, dia jadilah macam ini. Pertama sekali, ketam sungai yang telah dicuci ini harus digaulkan bersama garam dan kunyit serta perlu digoreng terlebih dahulu selama 8 ke 10 minit. Kemudian, barulah Mak Teh akan sediakan sambal untuk ketam tersebut. Ketam masak serai, menu istimewa untuk saya dah siap. Jadi, apa lagi? Saya dah tak sabar nak rasa. Hidangan makan malam pada hari ini, terima kasih Mak Teh kerana sediakan ketam masak serai. Sekarang kita nak rasa. Selain makan malam, saya nak teruskan dengan aktiviti malam pula. Tapi saya rasa malam ni bakal menjadi kelainan kerana saya tak akan memancing. Tetapi ada aktiviti istimewa yang akan menanti. Hai. 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 Wih, biasa. Tadi lepas makan apa semua kan, mula terfikir juga okeylah aktiviti yang biasa kita lakukan dekat atas tempat penginapan. Kita asyik-asyik memancing je kan. Tapi masa saya nak start mancing tu, tiba-tiba saya pusing ternampak ada lampu banyak. Jadi saya pun ambil keputusan keluar daripada api kulata tu, berjalan dalam lebih kurang 200 meter. Tada! Sampai dekat kawasan ni. Dan saya diberitahu ini adalah di mana tempat mereka menangkap udang. Bawi! Ya. Apa khabar Bawi? Baik. Okey, ni pertama kali saya ni tengok orang nak pergi tangkap udang. Macam mana nak tangkap udang ni? Dia menjala ajalah. Tengok ayat. Saya sangat bertuah kerana Mawi, iaitu salah seorang pengunjung yang menangkap udang pada malam ini, berbesar hati untuk menunjukkan demonstrasi kepada saya. Satu pengalaman yang berharga untuk saya kerana dapat bersama-sama mereka menangkap udang. Yahoo! Sakit! Wah! Look at that! Tengok tu. Ni dia gatal nak pergi main dengan ketam kan? Biasanya sebab dia marah makan ketam tadi katnya. Kejadian malam ni memang kelakar lah. Kisah seekor ketam dengan Azura. Makan ketam. Terima kasih kepada Mak Teh lah sebab masakan ketam yang memang sangat sedap. Lepas tu pergi belakang sana, nak pergi tengoklah orang tangkap udang kan. Sekali tertangkap ketam juga. Main dengan ketam. Lepas tu ingat macam power lah nak tengok kan. Boleh tak tangkap ketam? Memang dapat. Tapi terkenalah ketik ketam. Malam ni ketam saja. Saya rasa saya tidur pun mimpi pasal ketam aja. Okeylah, besok kita ada lagi aktiviti. Apa dia? Kena tunggulah sebab sekarang pun hari dah lewat. Saya pun dah mengantuk sebenarnya. Jadi kita jumpalah besok, okey? Selamat malam. Thank you. Ingatkan awak dah lupa. Suka? Suka wangi? Mestilah saya ingat. Ke awak sendiri yang terlupa?
Hello, Assalamualaikum, Mak. Dah cek dah tadi. Alhamdulillah, baby semua okey. Selamat pagi. Hari yang indah untuk saya melakukan satu lagi aktiviti sebelum saya keluar daripada floating villa ni. Jadi, Cik Ashidi, hari ni kita nak buat apa? Hari ni, pagi ni kita pergi cari lokan. Woohoo! Lokan. Dah pernah makan ke lokan? Ada? Dah pernah makan? Siapa pernah? Kena lokan tu lebih kurang macam macam kerang juga lah. Tapi spesies dia besar sikit. Jom, kita naik bot. Sila. Azura tengok kat kiri dan kanan sini semua. Kebanyakannya pokok bakau yang ada kat sini ada sarang burung helang. Sekarang ni saya, Encik Ashidi dan Pak Cik Im dah sampai di Pulau Tiga di mana lokasi aktiviti kami hari ini untuk mencari lokan. Ni dah jumpa. Kita dah jumpa kulit lokan. Petanda yang ada lokan dekat dalam ni. Jadi kejap lagi kita akan masuk dan aduh. Boleh. Okey, boleh. Dan Cik Ashidi akan tunjuk macam mana nak cari lokan. Jom. Saya sangat teruja apabila kaki menyentuh permukaan tanah. Tanah yang lembut dan berlumpur serta berbatu menyukarkan saya untuk berjalan. Tetapi saya tak menyerah kalah selagi saya tidak menemui lokan yang perlu saya bawa pulang ke floating villa. Selepas Pak Cik Im tunjukkan demo, saya apa lagi memang tak lepaskan peluang lah. Aktiviti ini memang melekakan saya. Sedar-sedar dah banyak lokan yang saya kumpulkan. Pak Cik Im bagi petua kepada saya. Kalau nak tahu lokan itu masih hidup, dia akan mengeluarkan air. Sebelum ni memang saya tak pernah tahu. Sampailah sekarang, saya dah handal mencari lokan. Lepas ni, kalau saya hilang, jangan tanya saya di mana, okey? Ini berapa kilo ni agaknya? 40 kilo. Dalam masa yang sangat singkat, mungkin dalam setengah. Kat sini pun kalau because you guys pun dah pernah ada international people coming to stay here juga kan? So, lagilah you all kena upgrade lagi kan? That's why. Okeylah, Cik Ashidi, terima kasih banyak-banyak lah. Sama-sama. Rasa macam sedih sangat nak tinggalkan Apiculata sebab saya punya pengalaman kat sini tak dapat dilupakan. Terutama sekali masa pergi cari lokan tu. Itu mestilah. Itu paling rare lah. Itu paling rare. Susah nak dapatkan tempat lain. Yang kedua, kena sepit ketam sampai berdarah apa semua. Ini... Yang tu baru 1 malam. Kalau kata 2-3 malam lagi, banyak lagi nak kepit. Betul. Jadi memang kat sini banyak sangat aktiviti yang boleh dilakukan. Cuma kena cari Cik Ashidi je. Dia memang berpengalaman dalam segala-galanya dan juga berpengetahuan. Seperti yang saya selalu sebut, kalau kita pergi berjalan tu bukan sekadar kita pergi ambil gambar, letak kat Instagram, bergelak ketawa bersama keluarga, tetapi yang penting kita dapatkan nilai daripada alam sekeliling kita. Belajar apa yang kita boleh, terutama sekali dengan orang-orang yang memang mempunyai ilmu dan juga pengetahuan tentang alam sekitar. Sikitlah. Sama, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Okeylah, Encik Ashidi, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi lah ya. Sama, harap terlebih kurang minta maaf lah ya. Kurang. Dia punya layanan dekat sini 100% terbaik. Okey, jumpa lagi. Bye. Bye, thank you. Assalamualaikum. Assalam. Pengembaraan saya di penginapan Floating Villa Apiculata sudah pun berakhir. Sejujurnya, penginapan saya di sini amatlah berbeza dan saya sangat berpuas hati dengan Floating Villa Apiculata. Apapun, sekarang ni saya akan meneruskan perjalanan saya untuk ke destinasi seterusnya. Tapi, kita tengok dulu apa lagi yang menarik yang ada di Sungai Petani ini. Nampak tak saya berada di mana sekarang? Ya, sekarang ni saya berada di salah satu kafe yang menarik dan unik, iaitu Kafe Tak Ada Nama.
yang sangat santai dan susunan yang unik ini sangat menarik minat saya. Kafe ini memang sangat sesuai untuk dijadikan kafe tempat bersantai ataupun lokasi untuk seseorang meluangkan masa bersama orang yang tersayang. Pilihan menunya pun banyak dan menarik. Nampak tak keunikan tempat ni? Kafe ni nama dia Kafe Tak Ada Nama. Punyalah. Senang jugalah nak ingat. Dan tempat ni sebenarnya dah viral dah. Kalau kat social media kan, you boleh cari Kafe Tak Ada Nama ni. Biasa kita tengok kafe-kafe hipster, dia macam chill, lepak kan. Dia punya perabot dia unik. Cara dia orang mendekorasikan tempat tu pun sangat unik. Tapi kat sini, kelainan dia adalah seperti yang anda dapat lihat tadilah. Kita punya tempat duduk atas dan bawah, macam double decker. Jadi pada sesiapa yang gayat tu, tak boleh lah tu duduk dekat atas, duduk bawah je cukup. Kat sini, jenis makanan yang dihidangkan adalah makanan barat. Dan kepada sesiapa yang suka makanan barat, mungkin boleh cuba kat sini dan dapatkan pengalaman yang berbeza. Di mana kita boleh duduk atas atau duduk bawah, ikut suka anda. Puas makan dekat kafe Tak Ada Nama ni memang cun. Kalau anda tak tahu mana nak pergi kan, nak cari makan, ni tempat dia. Kat kawasan Sungai Petani, Kafe Tak Ada Nama. Okeylah, percutian saya di Floating Villa Apiculata Bakau Hijau dah pun berakhir. Sememangnya satu percutian yang sangat mengejutkan dan menarik. Sebab siapa sangka saya dapat pergi tangkap udang, kena sepit dengan ketam, pergi main dekat laut, tangkap lokan, macam-macam sangat. Saya betul-betul tak expect lah saya akan jadi seronok macam ni. Tapi itulah dia, bila kita keluar berjalan dengan hati dan minda yang terbuka, macam-macam boleh berlaku. Asalkan anda keluar pergi cari benda-benda yang menarik untuk dilakukan. Okey, saya nak teruskan perjalanan saya balik ke Kuala Lumpur. Ke mana destinasi rumah bot saya yang seterusnya? Pastikan anda terus bersama saya, Azura.